Sehat, Alhamdulillah. So, jaga diri ya semua. Jaga SOP. Habis makan macam mana? Makan. Korang makan macam mana? Makan boleh pergi kafe ke ataupun kafe bawa? Kafe bawa. Oh, habis so korang duduk dalam bilik je lah. Tak boleh keluar. Mm-mm. Alright. So, take care diri. Okay. And then ada masanya kena ni lah, kena release stress. Okay, janganlah asyik release stress kan. So, masa untuk bertenang, release stress kejap. Lepas tu baru duduk dalam bilik balik ke. Okay. Alright. So, hari ni, okay, saya nak awak get ready dengan pen and paper. Maybe saya nak minta awak to turn on your camera. Okay, so mungkin saya akan nak tengok cara awak menulis. Okay, so benda ni kena tulis sentiasa sebab mekanisme kita hari ni akan belajar mekanisme. So first of all, kita akan bincang homework dan kemudian seterusnya kita akan buat mekanisme punya discussion. Okay, and then esok insyaAllah saya akan bagi buku, saya akan letak dekat blog. Kemudian ada latihan yang saya nak bagi. Okay. So awak buat latihan tu esok. Okay. So hari ni kita akan bincang homework discussion. So write a balanced chemical equation for the combustion of propane in excess oxygen and limited oxygen. Okay, so kita ada jawapannya lah. We have C3H8. So for propane plus oxygen produce CO2 plus H2O. So untuk excess memang hasilkan carbon dioxide. So kita akan balancekan sini 3, sini 4. So sini jadi 5. So ini 3, ini 4. So sini akan jadi 7/2. Okay. So ini saya rasa tak ada masalah sangat lah. Okay. And then seterusnya kita nak tengok soalan yang kedua. Okay, soalan kedua nombor 2. A. Draw the complete chemical reaction between cyclohexane with Cl2 in CH2Cl2 in the presence of sunlight. Okay, so dekat sini untuk equation ini saya nak sentuh 3 perkara. Okay, so kita tengok jawapannya. So 3 perkara yang saya nak sentuh ialah, okay, untuk menulis equation ini, okay, kita ada cyclohexane plus Cl2 and then kita ada ini CH2Cl2. Okay, CH2Cl2 ini ialah dia punya pelarut. Okay, pelarut bagi Cl2. Okay, kalau dalam keadaan biasa, Cl2 ni kita akan jumpa dalam keadaan gas kan. But bila nak buat reaction, Cl2 ni dalam keadaan liquid. So, CH2Cl2 ini adalah pelarut bagi Cl2 nak jadi liquid. Okay, nak kekalkan dia dalam keadaan liquid. Okay, so dalam equation mesti letak. Tapi dia tak terlibat dalam equation lah. Okay, cuma kita letak sebab dia adalah pelarut. Okay, and then kita ada UV. So UV ni apa? UV ini adalah dia punya condition. Means that kalau tak ada condition, UV ni maksudnya selalunya UV ni kita kaitkan dengan UV ni adalah sinar matahari. Dan matahari ni selalunya panas. Okay. So apa function UV? Functionnya adalah to supply energy for homolytic cleavage. Benda ni saya akan sentuh sekejap lagi. Okay. So ini yang pertama. Okay, penulisan dia mesti ada condition, mesti ada pelarutnya dan ada Cl2. Alright. Okay. And then yang kedua ialah saya nak sentuh apa dia? Okay. So untuk produknya akan jadi untuk hydrogen, untuk buat substitution,
setiap karbon yang mempunyai hidrogen boleh ditukarkan. Okay, so kita akan pick mana-mana satu yang mana-mana satu hidrogen untuk ditukar ganti. Sekarang ni kalau kita tengok dekat sini, setiap karbon ini, okay, macam mana nak cerita? Okay, so kita pilih salah satu. Okay, so kita akan pilih hidrogen belah bawah. So bila kita pilih, kita akan hasilkan struktur ini. Kita akan dapat 1Cl. Okay, boleh follow? Okay, ini jawapan dia lah. Plus HCl. H ini keluar dan Cl masuk. So ni Cl masuk. Okay. Alright. So yang kedua, perkara yang kedua saya nak sentuh untuk equation ini ialah, okay, first of all, kita kena tahu, okay, dalam example sebelum ini, saya ada tunjuk saya ada tunjuk ada equation yang mempunyai satu je produk. Ada equation yang mempunyai lebih daripada satu produk. Okay, and then kenapa saya kata sampai 2 je produk dia? Okay, so cara ni macam mana saya tentukan bilangan produk tu? So first of all, kita kena tengok dalam this structure propane, okay, kita kena tahu setiap hidrogen ini attached pada karbon. Dan setiap karbon ini adalah berbeza antara satu sama lain. Macam mana nak tahu beza ataupun tidak? First of all, kita kelaskan dia. Karbon pertama ialah kelas primary. Belah kiri. Dan karbon ketiga yang belah kanan ini adalah pun kelas primary. Okay, so karbon primary. And then karbon ini sebenarnya sama jenis. Okay, dia primary dan sama jenis. Kenapa sama jenis? Sebab karbon belah kiri ni dia ada 3 hidrogen dan dia attach dekat karbon yang kedua. Karbon yang kanan ni pun sama. Okay. Dia ada 3 hidrogen. Okay. Dan dia attach dekat karbon yang kedua juga. Means that diorang ni walaupun karbon yang berbeza tapi dia jenis yang sama. Which is ada 3 hidrogen, kelas primary dan attach dekat karbon yang kedua. So, kalaulah kita tukarkan hidrogen, okay, hidrogen belah sini, okay, yang hijau ni. Sama juga kalau saya tukarkan substitute dengan hidrogen belah kiri. Produknya akan jadi sama. Sama juga kalaulah saya substitute dengan hidrogen belah kanan atas ni. Okay, so produknya akan jadi sama. So hasilnya saya akan dapat C. Kalau saya gantikan dengan yang atas ni, so Cl. Okay, so ini produk pertama. Okay. Kalau saya ganti yang kiri ke atas ke, okay, yang ni, yang saya warnakan hijau ni, semuanya akan hasilkan produk yang sama ni. Okay. Seterusnya kita tengok karbon tengah. Karbon tengah ini ialah karbon jenis secondary. Okay, the secondary means that dari segi kelas pun dah berbeza. So, lainlah kalau kita nak substitute dia dengan yang warna hijau tadi. Okay, so kalau saya substitute hidrogen belah tengah, which is yang biru tu, saya akan dapat satu struktur yang berbeza daripada sebelum ini, which is CH3, CH, CH3 and then kita ada satu Cl. Okay, dapat tak? Okay, boleh? Ada soalan tak setakat ni? Tak ada soalan, Madam. Tak ada. Okay. Seterusnya, kita tengok dekat carbon structure ini.
Ini adalah 2,2-dimethylpropene. Okay, 2,2-dimethylpropene. Kita tengok dekat karbon tengah ni tiada hidrogen. So tak payah nak buat apa-apa. So kekal lah. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk yang kiri, kanan, atas dan bawah. Okay, karbon kiri, semua ini adalah primary. Ni primary, this one is primary. Ini primary, ini pun primary, ini pun primary, ini pun primary. Okay, and then primary ni bentuk dia sama tak? Ya, kenapa? Sebab awak tengok bila saya ada karbon belah kiri, dia attach dengan structure ni. Okay, which is carbon, 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 and then ada satu carbon dekat tengah. Okay. Kalau dekat carbon yang kanan, kalau carbon yang kanan pun sama juga, dia akan attach dengan satu struktur yang sama macam tadi. Carbon, 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 carbon kat tengah. Okay. So sebenarnya dia adalah struktur yang sama. Kiri dan, jenis carbon ni adalah carbon primary dan bentuk yang sama macam carbon belah kiri. Okay. So means that kalaulah kita, yang ni pun sama lah. Ni hijau, ni pun hijau, ni pun sama. Means that kita substitute mana-mana hidrogen, dia akan hasilkan satu compound yang sama. Okay, satu compound produk yang sama. So contoh saya substitute yang ini. Okay, kita substitute yang ini. So saya akan dapat satu structure CH3. Ini saya lukis dalam bentuk condense. Okay, CH3, 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 and then atas kita ada CH2, Cl. Okay, boleh follow? Boleh, Madam. Alright, okay, sama juga dengan structure ni. Contoh yang terakhir. Okay, so saya kelaskan dulu carbon, each carbon. So we have primary carbon, tertiary carbon, secondary carbon, secondary carbon. Okay, so secondary carbon mana-mana kita ubah, so kita akan dapat satu structure yang sama. So this one is CH3. So dia akan jadi Cl. So dapat produk ni. So kalau saya ubah hidrogen ni, okay, ataupun ini, ataupun ini, ataupun ini. Alright. Okay. And then seterusnya, kalau saya nak substitute daripada carbon hidrogen dekat carbon yang tertiary, so saya akan hasilkan another product. Okay. So kita ada CH3. So kita substitute dia dekat sini. So ni Cl. So yang ini adalah struktur yang berbeza dengan struktur yang pertama, produk pertama tadi. Okay, and then kalaulah kita substitute hydrogen dekat carbon primary mana-mana pun, okay, kita akan dapat another structure yang berbeza, which is CH2, Cl. Okay, so itu adalah benda yang kedua yang saya nak sentuh untuk equation ini. Okay, means that ada yang boleh hasilkan produk satu produk je, satu jenis produk je. Ada compound yang boleh hasilkan beberapa struktur yang berbeza. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga ialah ada yang tanya, okay madam, kalau yang ni Cl2 ni ada dua je. Okay, ada dua je, tapi kita dah jadikan 3 produk. 1, 2, 3. So mana datang 3? Okay, so sini 2, sini 3. Dekat produk 3, dekat reactant tu 2. Okay, so sebenarnya untuk organic chemistry, okay, organic chemistry ni dia tak ada nak balancekan pun equation tu, except dalam combustion. Kenapa? Sebab dia lebih prefer qualitative. Okay. Kalau dalam chapter 1, SEM 1 dulu, okay, kita banyak kira-kira. Kenapa? Chemistry itu melibatkan quantity. That's why kita guna calculator. Okay, kita ada formula. Okay,
sekarang ni untuk organic chemistry, kita akan fokus quality. Kualitatif ni maksudnya, kalau dia react dengan Cl2, warnanya je akan jadi apa? Berubah ke tidak? Reactionnya macam mana? Bau apa? Itu dari segi quality. Alright? So balance tu tidak penting dalam organic chemistry. Okay, so tak perlu nak fikir-fikir dah kenapa nak letak 3/2 ke? Tak perlu. Okay? Alright, ada soalan? Okay, so itu 3 perkara untuk equation. First of all, condition. Yang kedua, cara menulis equation tu ada condition, ada pelarutnya. Okay, yang kedua, berapa produk? Depends on jenis carbon. Okay, and then yang ketiga ialah tak perlu nak balancekan pun. Alright. So, saya teruskan. Okay. Soalan seterusnya, write the reaction mechanism for the reaction in A. Okay, so hari ni kita akan bincang tentang mechanism. Alright. Kita nak bincang mechanism. Okay. So, mechanism of an alkene. Okay. Mechanism ni sebenarnya, okay, kita tahu dalam reaction, dalam equation, kita ada satu bahan, kita ada alkene, kemudian kita buat reaction, lepas tu jadi produk. Kita tahu itu equation. But mechanism ini, dia tunjuk macam mana, kita akan belajar macam mana step by step, okay, step by step apa yang berlaku dari awal sampai dia jadi produk. Okay, Miss lihat dekat sini, okay, macam mana hidrogen ini boleh tergabung dengan HCl ni pula. Okay, itu yang kita nak belajar. Okay, so dekat sini kita ada H, kita ada bond H dengan C. Apa yang kita perlu buat? So kita kena break dulu this bond. Okay. Dah break, apa yang kita kena buat pula? Kita kena form pula bond baru. Okay. So in mechanism, they involve bond breaking and bond forming. Okay. So bila bond breaking tu kita dah pernah bincang, ada dua jenis, homolytic dan heterolytic cleavage. So this one ialah homolytic cleavage. Okay. This one is homolytic cleavage. Okay. So, homolytic cleavage saya nak sentuh sikit. Revision. Okay. Dia melibatkan non-polar bond. Okay. So, kita ingat balik. Alkene ini, so contoh saya ada butane, ada methane. So, all carbon and hydrogen ini adalah almost same electronegativity, similar. So bila similar electronegativity, okay, so dia akan break homolytically dan symmetrically. Okay, so symmetrically. Bila symmetrically, kita tahu dalam satu bond ada dua elektron. Satu tambah satu jadi dua elektron. Dua elektron akan jadi satu bond. Okay, so bond breaking, so dia involve single-headed arrow. Why? Single-headed arrow menandakan satu elektron bergerak ke A belah kanan, satu elektron bergerak ke A belah kiri. Okay, dan produknya akan form free radical. Okay. Alright, so ada soalan setakat ini. So ini dia punya keyword dia. Sekejap lagi kita bincang tentang mechanism. Okay. Tak ada. Alright, so sekarang ni saya bagi 1 minit untuk salin benda ni. Dah siap? Tolong angkat tangan.
Okay, done. Alright, so mechanism ini ialah type of reaction dia adalah free radical substitution. Kenapa? Sebab tadi kita buat homolytic cleavage menghasilkan free radical. So kita akan gantikan free radical. Okay, kita akan masukkan free radical. Dia akan melibatkan free radical. Okay, and then dalam equation ni dah kita kata free radical substitution. Tapi mana radicalnya? Alright, so dekat sini kita akan tengok, kita akan hasilkan free radical. Di mana, okay, reaction ini dia akan hasilkan free radicalnya di initiation step. Okay, di initiation step. Okay, so we have CH4 plus Cl2 produce CH2Cl2 in UV. So we have CH3Cl as product and HCl sebagai side product. So mechanism dia ada 3 step. IPT, initiation, propagation, and termination. Okay, each step we have 1 step. For initiation, propagation we have 2 steps. Okay, and then we have 3 steps in termination step. Alright, so kita ada 1, 2, 3. IPT, initiation, propagation, and termination. Okay, and then initiation ini ialah dia akan hasilkan free radical. Okay, so first of all, kita akan ambil siapa? So kita ambil, tipsnya ialah kita ambil Cl2. Okay, Cl2, but oleh kerana kita melibatkan bond breaking and bond forming, okay, therefore we need to show the bond. So kita tak letak Cl2 je, kita letak Cl bond Cl. Wajib macam ni. Sebab nak tunjuk bond breaking. Okay, and then mesti ada UV. Why? Okay, Cl2 ni without UV dia takkan break dia punya bond. Okay, but with UV, okay, kalau buat reaction with UV, barulah reaction ini boleh berlaku. Okay, so Cl and Cl is homolytic cleavage, non-polar. Dalam satu bond ada berapa elektron, kelas? 2. 2. Okay, so bila dia pecah sama rata secara simetri, 1 electron move to the Cl at the right. Okay. Lukis Saya nak lukis, jangan lukis arrow tu, jangan lukis kecil je. Kecil macam ni tak nampak dia punya arrow. So supaya awak jelas, kita panjangkan arrow dia. Okay, supaya nampak kepala arrow dia. Okay. Macam tu. 1 elektron bergerak ke kanan. 1 electron will move to the left. Okay. So, means that kita break this bond. To break this bond. Okay. When the bond is break, so kita akan hasilkan 2 Cl. Okay. Dah terpecah. Okay. And then Cl ini akan jadi Cl ini, each Cl ada 1 elektron. Cl belah kanan pun ada 1 elektron. Okay. So this is we call as free radical. Okay. Korang pernah dengar ke perkataan radical ni? Pernah dengar dekat mana? Korang kaitkan dengan apa selalunya radical? Pernah. Pernah kat mana? Kelas teknis. Okay, tak. Saya maksudkan in real life. Korang dengar radical tu kaitkan dengan apa selalunya? Pernah dengar dalam sejarah. Sejarah. Bila? Cerita pasal apa sejarah tu? Pertubuhan yang radikal. Pertubuhan yang radical. Okay, radical tu maksudnya apa?
Selalunya kalau pertubuhan yang radikal ni, orang risau sebab apa? Sebab dia punya agenda dia disebarkan. Betul? Dengan cara cepat. Betul tak? Okay. Satu lagi, radikal ni kita biasa jumpa uh, bila something happen, contohnya sejarah juga. Okay, bila nak cakap masa bom Hiroshima and Nagasaki. Pernah dengar? Tahu tak apa yang berlaku dekat Hiroshima dengan Nagasaki tu? Tahu. Apa benda? Seorang je kelas saya ni. Yang lain? Ya, ni nuklear. Okay. So nuklear ni dia gunakan bom atom. Okay. Selepas Hiroshima dengan Nagasaki tu dibom, apa yang berlaku pada rakyat Jepun pada waktu itu? Yang dah mati-matilah. Okay, yang tak mati. What happened to them? Apa yang berlaku? Terbantut. Terbantut. Banyak terbantut lagi? Betul? Lagi? Mutasi. Mutasi, yes. Okay. And then mutasi tu akibatnya akan jadi apa? Cancer. Okay. So, kenapa jadi macam tu? Selepas bom tu dijatuhkan, apa yang berlaku bukan sekadar musnah sahaja harta benda, tapi dia hasilkan free radical. Okay. Free radical ini, okay, macam kita cerita tadi, free radical ni dia akan affect sel-sel dalam badan kita. Okay. Bila dia affect satu sel, sel ini at the end dia akan replicate dia orang kan. Okay, sel badan kita ni makin lama makin replicate. But kalaulah kita punya sel tu rosak dan dia replicate, dia akan replicate sel-sel yang rosak. Alright, that's why berlakunya lah mutation lah, cancer lah. Alright, so cancer pun sebenarnya melibatkan sel-sel rosak yang telah berkembang. Okay, so kena ingat kenapa radikal ni bahaya. So sebab dia punya ciri-ciri ialah dia akan propagate. Okay, ni masuk sebenarnya propagation step. Alamak lagi enggak. Okay, propagation step. Okay. Propagation step ialah di mana free radical tu akan propagate. Maksudnya dia akan akibatkan benda lain pun jadi free radical. Okay, so tips dia ialah, okay, untuk this step, macam saya cakap tadi, ada 2 step. Okay, 1, 2. Okay. So, tips dia ialah, kita akan ambil, dari sini kita dah hasilkan free radical. So tips dekat sini, ini kena ingat tau propagation step ni. Exactly apa atom dia, apa produk dia, arrow dia dekat mana, semua kena ingat. Right, tu mechanism. So kita ada free radical. Kita ambil free radical. Okay. So, kalaulah kita ada free radical Cl, kalau Cl ni jadi free radical, kita akan ambil pasangan dia dengan CH4. Kalaulah kita punya free radical ni daripada CH4, kita akan ambil pasangan dia dengan Cl2. Ini tips nak ingat propagation step. Alright. So sekarang ni Cl free radical kita ialah dari Cl kan. So kita akan tambah dengan alkene. Right. So we have free radical Cl tambah alkene. Okay, for alkene, walaupun dia bagi dalam dalam bentuk condense, apa yang kita kena buat sama juga, ini adalah mechanism, you must show the bond. Okay, must show the bond. So write CH4. Jangan lukis condense, lukis expanded. Okay, and then expanded dia tak awak tak perlu pun buat semua bond sebenarnya. Okay, pilih bond yang mana yang awak nak break sahaja. Tapi sekarang ni kita tunjuk je lah. Okay, sebab ni sikit je, bentuk dia kecil. Okay,
So, kita ada free radical dan alkene. So, yang mana yang kita nak substitutekan? Hidrogen belah kiri. Saya pilih hidrogen belah kiri. So, dekat sini akan melakukan homolytic cleavage, which is C and H have similar electronegativity. So, dalam satu bond ada berapa elektron, kelas? Dua. Dua elektron diberi sama rata. So, one electron move to the carbon at the right. Okay, another electron will be given to the H. But, okay, apa yang berlaku? Cl ini pun ada satu elektron. So, apa yang dia akan buat ialah H ini akan bawa elektron dia jumpa Cl. Cl pun bawa elektron dia jumpa hidrogen. Okay. So, produknya akan jadi sini. Saya buat daripada CH3 dulu. CH4 dulu. H, H, H. Bond dia break. So, kita ada Cl. Dia dah break dengan Cl kan? So, dah jadi dua benda yang berbeza. Kemudian, C ada satu elektron. Cl ada satu elektron. Sorry. Ni bukan C ni. Ni bukan Cl. Ni H. Okay. C dengan H break. So, dah jadi dua benda yang berbeza. Okay. And then, Cl pun bawa satu dia punya elektron. So, datang jumpa. Okay. Bila jumpa, 1 tambah 1 berapa kelas? 1 tambah 1 berapa? Dua. Dua elektron akan jadi satu bond. Okay? So, akan jadi satu bond. So, awak boleh tuliskan macam ni ataupun kita biasa tulis macam ni kan? So, tak ada masalah. Macam ni pun boleh. Okay, dapat? Okay, so kita dapat free radical CH4. So, this one kita pakai methyl free. Datang daripada mana? Daripada methane tadi. Methyl free radical. Okay, and then we have HCl. Okay, dapat? Okay, and then step yang kedua. Okay, step yang kedua pun sama juga. Kita ada free radical. Tapi kita tengok pula free radical apa yang kita dah hasilkan dekat step 1 propagation ni. So, kita ada free radical iaitu methyl free radical. Ini. So, methyl free radical, macam saya cakap tadi, kalau free radical tu daripada methane, daripada alkene, so pasangannya akan jadi, kita akan tambahkan dengan Cl2. Okay, so H, C, H, tambah Cl2. So Cl2 kena buat dalam bentuk macam ni. Okay. So kalau perasan, saya letak dia punya unpaired elektron ni, yang ni belah kiri, yang ni belah kanan. So tak ada masalah pun sebab bentuknya still sama CH3. Okay. So macam tadi juga, sama juga, Cl2 ni akan buat homolytic cleavage. Satu elektron bergerak ke Cl belah kanan, satu elektron bergerak ke Cl belah kiri, but Cl belah kiri bawa pergi jumpa dengan CH3. So, produknya akan dapat H, C, H, we have Cl. So, Cl bawa satu, C ada satu, Cl bawa satu, so dia akan jadi satu bond. And then, tambah Cl. Okay, dan boleh dapat? Okay. Boleh, Alhamdulillah. Setakat ni, saya nak awak tengok ada berapa jenis free radical yang telah dihasilkan.
Ada berapa jenis? Saya nak predict berapa jenis ya? Bukan predict, tengok. Ada berapa jenis free radical? Dekat dalam propagation step ni. Dua. Yes, betul. Dua. Okay, so dua. Yang mana? Satu methyl free radical, satu Cl free radical. So saya nak kat sini awak label bawah ni A, sini B. Okay. Kenapa? Kejap lagi saya cerita untuk termination step. Okay, done? Okay, so ini saya cakap apa? Ini adalah propagation step. Okay. Now, termination step. Kita dah initiate, mesti ada termination. Okay, kita dah ada initial, mesti ada final dia. So, termination step ialah kita nak terminate free radical. Macam mana kita nak terminate free radical? Kita akan combine free radical dan free radical. Benda ni tips ya. Tips ni kena ingat supaya sebab equation dia, structure dia berbeza-beza. Okay. So, kalau awak ingat tips, awak senang nak buat equation. Okay. So, ada berapa step? Termination ada 1, 2, 3 step. Okay. Kita akan terminate free radical. But, kena ingat, tadi kita tengok ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Okay, so kita label satu A, satu B. Okay, sekarang ni kita nak terminate, kita combine free radical dengan free radical kan? So, combination ni yang berbeza. Okay, so first step, kita akan combinekan free radical A tambah free radical A. Okay, so free radical A kita apa? Methyl. Methyl free radical kan? So, satu free radical tambah another one free radical. Okay. So kita combine kan. Kalau combine, arrow awak macam ni. Dia macam gitu-gitu. Okay. So arrow dia mesti jumpa. Kalaulah dia bond breaking, so bond breaking tu macam ni. Okay. Bond breaking tu tengah and then pecah dua ni. Okay, so yang ni nak bond forming. So bond forming ke sini. So, 1 electron jumpa 1 electron. Okay, so kita akan dapat produk CH3. Yang ni saya tulis bentuk condense. Okay, dapat? Okay, ini adalah termination. So, combination yang pertama. Combination ni macam kebarangkalian dia combine. So, first step dia akan combine AA. Second step dia akan combine BB. Okay, B and B. So, B ialah Cl tambah Cl. Okay, so Cl. So dia combine antara dua Cl. Okay. So dia akan dapat produk Cl2. Ataupun boleh je nak tulis macam ni balik. Okay. Step yang ketiga, antara A dan B. Berkemungkinan dia akan gabung A dengan A. Mungkin dia akan gabung B dengan B. Mungkin juga dia akan gabung A dengan B. Alright. So, A ialah methyl tambah Cl. So, kita combinekan 1, 2. So, produce H, CH, Cl. Okay, dapat. Step ni selalunya ramai yang apa dia?
Madam, kalau anak panah dia buat yang masa nombor 2 tu boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Nak buat macam ni Okay. boleh, nak macam ni pun boleh. Okay, yang penting dia jumpa lah. Okay, lagi ada soalan? Okay, bila bond breaking pun sama tau. Okay, bond breaking tu, yang ni saya buat macam ni kan. Tapi kalau ada buku dia buat macam ni. Pun betul juga, tak masalah. Ni nak tunjukkan elektron tu move je. Okay? Alright. So, initiation step, satu step which is kita ambil UV dan dia punya halogen. Okay, itu first step. Second step ialah kita ambil free radical yang kita dah buat dalam A, kemudian kita ambil alkene. Okay, kemudian kita hasilkan free radical baru. Free radical baru ni akan kita reaktkan dengan Cl2. Ini dia punya proses dalam this reaction. Okay. And then termination step pun sama juga. Termination step ada 3. Kita tambah free radical dan free radical. So kita akan terminate. Alright. Ada soalan tak? You have any question regarding mechanism? Ada soalan? Tak ada. Okay. So, kalau tak ada, apa yang saya nak awak buat ialah, okay, awak kan dah salin tu? Dah salin ke tidak? Okay. Saya nak awak save dalam bentuk PDF ini, daripada mechanism sampai ini, save, kemudian hantar pada saya dalam Telegram. Benda yang sama. Okay. Kenapa saya nak benda yang sama? Supaya saya nak, walaupun mekanisme ni, kalau awak tak faham, arrow dia akan jadi tak ada hala tuju. Yang itu yang saya nak tengok. Kalau awak faham, dia punya arrow-nya akan cantik je. Okay. Awak lukis pun cantik je. Okay. So, saya nak nanti hantarkan dalam Telegram, nanti saya simak. Okay. And then esok, insyaAllah, pagi esok saya akan bagi kerja. And then saya akan hantar buku lah. Okay. Orang tak ada buku jadi lost pula kan. Okay. Alright. So, tak ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada, Madam. Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, so saya hentikan kita punya kelas hari ni. And then kita akan jumpa esok. Itu sahaja. Thank you semua. Assalamualaikum. Thank you, Madam. Salam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Okay. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Welcome.